Erti lain iaitu benda yang boleh membatalkan wuduk kecil, itu namanya hadas tersentuh. Contohnya, lelaki dan perempuan yang bukan mahram, dia menyentuh, batal wuduknya. Ataupun rupa-rupanya mimpi indah-indah belaka, udah keluar cecair putih. Yang itu namanya air mani. So, yang itu kita perlu wajib mandi. Namanya ialah mandi wajib. Tetapi yang ini khas untuk wanita. Lelaki tak ada. Iaitu pertama sekali, tiba-tiba entah macam mana tengah duduk-duduk, sos pecah. Apa yang dikatakan sos tu? Iaitu haid, darah haid. Sudah pastinya anda mengalami, bukan? Okey, ini untuk perempuan. Baik, apa lagi untuk perempuan? Masih ingat artinya lagi? Jangan lupa ya, hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan wuduk kita terbatal. Itu hadas kecil. Hadas besar yang menyebabkan kita wajib mandi. Mudah kan maknanya? Saya yakin boleh ingat dan boleh jawab soalan dengan terbaik mungkin, insya-Allah. Dan sebab-sebabnya juga kita dah sebut tadi. Nah, sekarang kita nak sebut apa pula? Iaitu perkara yang dilarang ketika mana anda berhadas. Ingat, ketika mana anda berhadas, jangan lakukan perkara-perkara ini. Apa dia? Yang pertama, apabila seseorang berhadas, maka seseorang tidak boleh melakukan solat. Jangan pula tengah lepas kentut engkau solat. Tak boleh. Sebab kalau kita lakukan juga, maka ibadah kita kosong, tidak ada apa-apa. Ya, lara orang kata. Penat je. Ya, berdiri, rukuk, sujud, tonggang, tonggik, terbalik, tapi tak dapat pahala. Antara larangan lain yang menyebabkan hadas ini, kita dilarang untuk melakukan perkara-perkara seperti tadi solat. Kemudian yang kedua ialah tawaf. Kita tidak boleh melakukan tawaf kalau kita tidak berwuduk. Dan seterusnya, memegang Al-Quran. Apatah lagi kita nak pegang Al-Quran. Tapi kalau dalam keadaan untuk menyelamatkan Al-Quran daripada air bakar ke, kan, yang jatuh, yang itu diharuskan kita untuk menyelamatkan Al-Quran. Tetapi untuk pegang Al-Quran, untuk membaca Al-Quran ketika mana tidak ada wuduk, maka kita tidak boleh melakukannya. Dan apabila kita berhadas besar, apatah lagi kalau kita berhadas besar, maka sudah pastinya perkara tersebut dilarang untuk kita melakukan. Dan tambah lagi untuk melakukan perkara-perkara duduk dalam masjid, kan, kita tidak boleh melakukannya, ya, iaitu berjima ataupun bersama dengan pasangan tubuh kita tak boleh. Ketika mana seorang wanita itu haid, ya, nifas, kita tidak boleh bersama. Ataupun dalam bab puasa, apabila ada haid, seorang wanita itu berhaid, maka dilarang untuk melakukan puasa. Kalau dilakukan juga, maka berdosa baginya melakukan puasa tersebut. Baik, nanti Allah SWT, setakat di sini dapat kita bersama untuk pelajaran ibadah ini berkaitan dengan hadas kecil dengan hadas besar. Sebelum kita meninggalkan alam maya ini, apa kata kalau kita melihat beberapa soalan untuk dijadikan ujian minda anda? Sudah bersedia? Anda nak catat? Atau anda nak tengok skrin kami? Atau bagaimana? Yang penting ujian minda perlu, kerana inilah salah satu untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita untuk mengingat fakta ataupun apa yang telah kita pelajari tadi. Baik. Yang pertama anak-anak, persoalannya dalam pelajaran kita tadi ialah, kalaulah seandainya disuruh anda keluarkan pengertian hadas kecil dan hadas besar, adakah anda mampu menjawab? Ya, kita ada hadiah untuk anda. Ada hadiah untuk anda. Jangan lupa untuk menjawab soalan-soalan ini. Baik, soalan yang pertama, kita bagi dulu soalan saja, tanpa banyak-banyak soalan. Yang pertama iaitu tulis pengertian hadas kecil dan hadas besar. Pertama anak-anak, saya nak kongsi sedikit pengalaman untuk anda mudah menjawab soalan. Bergantung kepada soalan tadi, dia katakan tuliskan pengertian atau mungkin maksud atau mungkin erti
hadas kecil atau besar. Pertama sekali kita lihat ada berapa soalan di dalam situ. Ada 3. Mana pula 3? Merepek kau jauh sangat 3 tu. Kau tidur ke apa tadi? Ya Allah, ya Tuhanku. Garfield, wake up. Huh? Oh. Ada dua. Nasib baik ada orang tolong. Ada dua aja. Makaban sungguh dia mana. Okey, ada 2. Yang pertama tadi apa? Pengertian bagi hadas kecil. Yang kedua? Ya betul, pengertian bagi hadas besar. Lihat ya, ini contoh untuk kita memahami soalan. Mudah-mudahan dengan kefahaman itu nanti akan mudah kita menjawab soalan tersebut. Adakah susah? Tidak susah. So, pastikan anda berikan tumpuan yang terbaik. Untuk soalan seterusnya, kita lihat skrin yang telah kita sajikan untuk anda. Namun, jangan ke mana-mana sebab saya ada tip untuk anda kuasai pelajaran dengan lebih baik. Mana tipnya? Jangan ke mana-mana. Tunggu selepas ini. Hai, Assalamualaikum anak-anak yang mati Allah SWT. Anak-anak yang kusayang Allah, Alhamdulillah ceria. Baik, berapa ramai di antara anda yang nak berjaya dengan cemerlang? Ya, saya yakin semua orang nak berjaya. Rugi kalau kita tak berjaya. Walaupun kita tidak mendapat markah yang begitu baik, tetapi untuk kejayaan akhirat kita perlu cari. Justru itu bagaimana caranya untuk kita mengejar kejayaan tersebut. Saya ada beberapa tip untuk anda. Seperti tajuk hadas kecil dan hadas besar tadi. Apakah yang perlu anda faham? Yang pertama poinnya, anda kena tahu arti. Sebab ini penting. Kumpulkan artinya. Hafalkan artinya. Banyak kali tulis. InsyaAllah anda akan lebih menguasai. Perkara yang kedua, dalam perkara yang kita bincangkan tadi dalam tajuk hadas kecil dan hadas besar, ialah berkaitan dengan sebab. So, bermakna pelajaran ini, konten yang perlu kita tumpukan ialah pertama arti. Yang kedua sebabnya. Sebab, nyatakan sebab yang kecil dan yang besar. Dan kemudian kita tengok yang ketiga, contoh-contohnya. Apakah di antara contoh-contoh yang kita dapati daripada pelajaran ini? Dan yang keempatnya, sudah pastinya yang terakhir sekali yang dijelaskan tadi iaitu larangan. Apakah larangan? So, antara 4 ini ialah komponen penting untuk anda benar-benar faham, benar-benar fokus, benar-benar buat latihan sebaik mungkin. Mudah-mudahan ketika anda menjawab soalan, anda pelajar yang terhebat dan pelajar yang paling dinamik. InsyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan teruskan dengan slot yang seterusnya dengan video yang berlainan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.